Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena bersama dengan channel saya ini. Dan saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa. Hari ini pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok seminggu dua ni amat memuncak tentang politik dan panas. Seperti mana yang kita tengok, banyak yang menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak yang menyalahkan Presiden Amanah, banyak yang menyalahkan DAP. Semuanya berkisar dekat situ. Paling parah, paling banyak sekali kena Presiden PKR, pengerusi PHS, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini begitu dikecam hari ini oleh mereka ini yang di sebelah pihak sana. Sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang kawan-kawan tahu, dia adalah pengerusi PHS dan dia kalau majoriti cukup, memang dia akan diangkat untuk menjadi Perdana Menteri daripada komponen PHS ini dan dipersetujui oleh orang-orang PHS. Tetapi yang saya heran, kenapa mereka di sebelah pihak sana begitu takut. Seandainya, ini andaian saya, seandainya kerajaan yang ada hari ini jatuh dan UMNO merasakan diri mereka kuat dan merasakan diri mereka ingin mencari satu Perdana Menteri daripada pihak UMNO, siapa yang mereka nak lantik? Kita lihat yang ada hari ini. Sebelah pihak mengatakan Najib, sebelah pihak mengatakan Datuk Seri Zahid Hamidi, sebelah pihak menyatakan Kuri, sebelah pihak mengatakan Isamuddin. Jadi mereka sendiri pun tidak ada arah tuju UMNO. Kalau PAS, saya yakinlah tidak ada, memang tidak ada yang mustahil, tetapi PAS hanya berapa kursi. PAS ini pada saya menumpang saja. Saya yakin PRU akan datang, PAS ini kekuatan dia sudah lemah. Amanah saya bagi dekat dia settlekan masalah itu. Itu pada pandangan saya lah. Dan kenapa mereka begitu menekan PHS ini dengan isu-isu yang ada kalau kita tengok di media sosial hari ini, mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak layak lah, tidak itulah, tidak ini. Tetapi pemimpin mereka yang mana yang akan layak untuk menjadi Perdana Menteri sekarang ini? Seandainya kerajaan yang ada hari ini jatuh, pemimpin mereka yang mana yang mereka nak katakan layak? Seandainya daripada bersatulah, mereka nak calon ke Azmin. Apakah UMNO sendiri setuju? Pasti tidak. Ini sudah jelas. Jadi yang peminat-peminat dan penyokong-penyokong yang pro kepada BN, yang pro kepada UMNO, tidak perlu nak mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kekuatan PHS itu memang sangat kuat. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia mendapat majoriti? Memang itu kenyataan dia. Sekarang ni nak dibandingkan kerusi DAP dengan kerusi UMNO saja, UMNO sudah kalah. Tetapi bisingnya satu kampung. Belum lagi masuk PRU ke-15. Kita boleh lihat nanti. Jadi ini menurut pandangan saya. Dan satu lagi yang saya nak, kalau MP PHS seperti AMK Malaysia ataupun PKR ataupun Amanah, orang-orang politik ini, saya harap macam ni. Saya selalu lihat di media sosial bertelingkah sesama sendiri. Jangan orang-orang politik ini, orang-orang dalam PHS ini bertelingkah sesama sendiri. Kenapa saya sendiri tidak pernah mengeluarkan video yang untuk kita nak sentiasa memburukkan daripada pihak ini, memburukkan sebelah pihak ini. Sekarang ini PHS itu adalah PKR, DAP dan Amanah. Tidak perlu mengatakan orang ini, orang ini. Seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah katakan, sepatutnya, ataupun seperti Presiden Amanah sendiri katakan, sepatutnya kita bekerja sama. Jangan kita lagi nak pecahkan. Kita jangan cerita hal-hal kartel, hal-hal ini semua sudah. Mungkin mereka ingin berubah dan kita mengharap perkara ini terus berlaku dengan baik. Jangan kita nak pecahkan lagi. Yang nak cuba memecahkan keadaan ini adalah cyber trooper. Dan yang ada di dalam PHS ini termakan dengan hasutan-hasutan cyber trooper ini tadi, maka berpecahlah nanti PHS ini. Jadi ini yang cyber trooper mau. Seperti mana yang kita lihat,
Apa yang berlaku dalam PHS dulu? Perpecahan ini berlaku daripada dalam setelah mereka masuk. Hari ini mereka tidak dapat masuk lagi. Mungkin ada saki-baki yang lain, tetapi jangan pecahkan. Jangan kita sebagai pro PHS ini, sebagai seorang yang umpama seperti saya ini, kita coba memecah belahkan lagi PHS. Jadi kalau kita nak mendapat satu kekuatan yang kuat, kita harus bekerja sama dan jangan saling membantu, jangan saling menjatuhkan di saat ini. Mereka sekarang ini, komponen parti yang ada di sebelah pihak sana sekarang ini, mereka sudah berpecah belah sebenarnya, tetapi mereka bertahan karena inginkan kekuasaan, karena itu adalah parti yang pegang kerajaan hari ini. Jadi ini yang motif mereka. Untuk mereka nak mengatakan siapa Perdana Menteri mereka kalau kerajaan hari ini yang ada hari ini jatuh, ataupun kalau berlaku PRU ke-15 nanti, siapa untuk mereka punya? Itu tidak ada. Sampai hari ini pun kita tidak tahu daripada UMNO siapa. Seandainya pun dia minta untuk timbalan Perdana Menteri, mereka akan bercakaran sesama sendiri. Jadi ini kekuatan yang mana mereka cuba cucuk, yang mana kita tengok berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, mereka cuba untuk menceritakan hal-hal lama. Itulah yang kita tengok isu yang paling mereka takut sekali dalam PHS ini. Padahal orangnya sudah tak ada. Saya sengaja kadang-kadang saya upload video Rafizi Ramli. Mereka cukup marah kerana mereka takut dengan kehebatannya saudara Rafizi ini. Dan tokoh seperti saudara Rafizi Ramli inilah juga yang perlu kita cari untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim suatu masa nanti. Dalam PHS ini, yang saya nampak, hari ini kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin bekas yang daripada amanah, seperti yang pernah menjadi Ketua Menteri Melaka dulu, dia mungkin boleh. Tidak ramai. Jadi kita harus melihat ke depan, jangan bertelagah sesama sendiri dalam PHS. Dan walau mereka nak menceritakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak layak, ini sebenarnya modal politik mereka yang mereka katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ni kalau kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim tu okey, baik. Tetapi yang masalahnya sekarang ni PHS tu harus tidak ada DAP. Tetapi mereka juga ada MIC, MCA. Jadi ini permainan mereka yang mereka cuba mainkan. Tidak ada satu parti yang untuk satu kaum dan untuk satu agama boleh bertapak di Malaysia untuk tahun 2020 akan datang ini. Tidak akan ada lagi. Saya yakin itu. Jadi mereka cuba mainkan isu ini untuk memecah belahkan PHS supaya PHS terpecah. Maka mereka senang membentukkan satu lagi gabungan baru yang boleh masuk daripada parti ini. Dan mungkin kalau berpecahnya PHS dengan PHS ini dalam komponen PHS ini seperti PKA, DAP, Amanah ini tadi, mungkin mereka akan tarik balik Amanah ataupun mungkin tarik balik DAP ini tadi untuk masukkan ke dalam komponen mereka. Ini tujuan mereka. Ini politik yang mereka cuba mainkan, pecah. Itulah UMNO terdidik, UMNO dan Barisan Nasional dan kerajaan yang ada hari ini, memang mereka dah terdidik dengan pecah dan perintah. Kerja mereka pecah dan perintah. Begitu juga dengan kawasan-kawasan yang mereka nak bertanding. Jika mereka rasa kawasan ini kalah, maka pilihan raya, maka buat lagi persempadanan semula, pecahkan lagi supaya kaum ini. Ini tujuan mereka. Kita dah tengok benda ni bukan 20 hari, berpuluh tahun. Hari ini kalau mereka nak, seperti mana kita tengok pengkritik ataupun penganalisa politik mereka. Mereka ada yang bersetuju juga Datuk Seri Najib nak menjadi Perdana Menteri semula. Sampai begitu tahap mereka tidak ada pemimpin pelapis baru ataupun pemimpin yang mereka rasa berkaliber untuk berada di atas. Lain kita yang menyokong PHS ini, kita sudah ada Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah terang-terang adalah Perdana Menteri kita. Jadi ini yang mereka dengki dengan PHS ini, dan ini yang mereka ketakutan. Orang-orang yang seperti Cyber Trooper apa semua ini, pada saya mereka tidak tahu. Yang mereka tahu mengkritik. Ini video saya pun mereka masuk kritik.
Ini kerja mereka. Dan saya harap kawan-kawan di luar sana sebagai pro PHS dan sebagai orang yang hebat dalam PHS, terutamanya penganalisa politik seperti daripada cabang-cabang, janganlah bertelagah sesama sendiri. Sedangkan pemimpin PHS di atas mereka sebenarnya oke-oke semua. Kita yang di bawah ini nak membikinkan lagi satu persepsi yang seperti ini, persepsi yang seperti ini. Kita yang di bawah ini yang sebaiknya kita menyokong dan mendukung saja supaya PHS boleh kembali memerintah dan kembalikan mandat rakyat kepada rakyat, yang mana yang kita tahu perkara ini harus diselesaikan dengan cara mengambil alih kerajaan yang sedia ada ataupun di dalam pilihan raya akan datang. Tetapi jangan kita bertelagah sesama sendiri. Oke kawan-kawan, so ini saja dari saya, dan semacam mana pun saya harap kawan-kawan di luar sana hashtag DSAI for PM9 dan hashtag LTL. Oke kawan-kawan, so sekian dulu dari saya, dan yang buruk itu memang selalu dari saya dan yang baik adalah dari kawan-kawan. Oke, sekian dulu. Thank you.